Assalamualaikum and welcome to Syahli Mas Sebab Channel. Yes! Okay, so dalam video ni aku nak tanya kat korang lah, penting sangat ke sebenarnya nak dapat straight A ni? Penting sangat ke untuk korang dapat straight A ni sebenarnya dalam SPM korang ataupun dalam mana-mana exam sebenarnya? Kebanyakan students kan, diorang ada target tersendiri, iaitu untuk dapat straight A plus atau setidak-tidaknya straight A untuk SPM. So soalan yang patut aku tanyakan pada korang semua, kenapa korang nak sangat dapat straight A untuk SPM ni sebenarnya? Adakah sebab parents korang suruh? Adakah sebab parents korang untuk try dapat straight A supaya diorang boleh rasa happy atas kejayaan anda? Adakah sebab korang nak try dapat kerja yang berjawatan besar dan juga bergaji besar? Atau adakah korang cuba nak membuktikan kepada orang ramai, termasuklah kepada family dan kawan-kawan korang, yang korang tu berjaya dan korang tu pandai? So tak kisahlah sebab apa korang nak try dapat target straight A ni. Nak dapat straight A ni sebenarnya benda yang bagus, tak salah langsung. Ia suatu motivasi ataupun achievement yang hebat. Cumanya, patutkah target straight A ni jadi target yang priority in your life? Adakah ia sepatutnya jadi suatu target utama dalam hidup korang? Sebab katakanlah kalau kau dapat straight A dalam SPM nanti, insyaAllah, amin, it will only be a short-lived target. It's just a short-run target. Ia hanyalah sebuah target yang akan bertahan buat jangka masa yang pendek. Aku bagi contoh lah, dan korang dapat straight A SPM nanti, insyaAllah, amin, korang akan rasa happy, korang akan rasa bangga juga. Tetapi berapa lama korang akan rasa bangga dengan kejayaan korang tu? Aku rasa korang happy pun tak sampai 2 minggu je sebenarnya. Oh, and here's a bitter truth lah, kalau kau dapat straight A dalam SPM pun, itu tak bermaksud yang korang tu cerdik. Aku personally, aku pernah dapat straight A time SPM dulu dan aku tak rasa diri aku cerdik. Tak tahu tak kenapa. Sebab time SPM dulu, aku terpaksa struggle menghafal skema jawapan. Kebanyakan orang yang dapat straight A dalam SPM ni sebenarnya jenis yang memang pandai tangkap silibus yang disediakan oleh penyelaras kurikulum. Aku bagi contoh lah, macam subjek bio kan, ada beberapa orang students, mungkin kebanyakan atau majoriti ataupun mungkin segelintir, aku tak sure, diorang terpaksa menghafal skema jawapan. Sebabnya kan, ada masanya diorang faham biological processes dalam subjek bio tu. Tetapi masalahnya, dalam bio ni, diorang nak jawapan yang ada istilah-istilah yang betul. Sebab nak jawab bio tu kan, korang kena faham istilah dia. Korang kena tahu cara nak bubuh istilah yang betul untuk jawapan yang disediakan. Lagi-lagilah kalau melibatkan soalan karangan. Dalam soalan karangan tu memang struggle gila. Nak kena hafal istilah, nak kena faham proses dia. Dan kalau tak bubuh istilah dalam jawapan korang, korang takkan dapat markah pun. Dan kalau korang faham biological processes tu tetapi korang tak bubuh istilah yang betul dalam jawapan korang, korang takkan dapat markah. Dan disebabkan tu memang kebanyakan students diorang terpaksa menghafal jawapan daripada skema jawapan. Perkara yang aku tak suka pasal dapat straight A ni ialah apabila diri aku dicop sebagai budak pandai. In other words, orang overstated me. Sampaikan disebabkan aku dapat straight A tu, beberapa orang, lagi-lagilah orang-orang tua aku, suruh aku try jadi doktor ke, jadi engineer ke. Sebab itu ialah profession untuk budak-budak straight A ataupun budak-budak yang dianggap pandai. Kalau budak-budak pandai nak ambil doktor ke, nak jadi engineer ke apa, itu tak apa. Yang tak best ni, kalau katakanlah kalau korang nak belajar skill kemahiran dengan korang ada cita-cita nak masuk politek, tetapi disebabkan straight A korang tu, korang telah dilabel terlalu tinggi sampai korang tak dapat masuk pun politek dan korang tak dapat belajar skill kemahiran yang korang nak pun. Padahal untuk pengetahuan korang, politek ni lebih bagus berbanding metrik dan asasi sebab dia mengajarkan skill-skill yang memang sangat penting. Lagi-lagilah untuk menjana duit dalam ekonomi yang teruk sekarang ni. Dan lagi satu, ada kebanyakan student straight A yang pernah aku jumpa, yang aku jumpa sampai sekarang ialah diorang ni ada yang jenis introvert. Untuk pengetahuan korang, introvert ni jenis yang macam diorang duduk terperap dalam rumah dan diorang tak bergaul sangatlah dengan orang-orang luar. Most of the times diorang cuma fokuskan kepada diri dan diorang fokuskan kepada pelajaran. Most of the times, tak salah langsung nak fokus untuk studies. Tetapi masalahnya, kurangan introvert ni sepatutnya kena dihakis lah sikit. Sebab kalau tak dihakis nanti, korang akan ada masalah berkomunikasi dengan orang. Biar aku terus terang kat korang lah, aku memang teruk gila dalam communication dari dulu sampailah sekarang. Lagi-lagilah disebabkan lidah pendek dan masalah pelat aku, dan disebabkan masalah pada otak aku. Aku tak sure ada masalah otak ke tak, tetapi apa yang surenya ialah aku sering tergagap dan tak dapat berfikir dengan betul apabila sedang berkomunikasi. Dan disebabkan kelas-kelas komunikasi kat luar sana agak mahal, aku terpaksa resort kepada menjadi seorang YouTuber untuk try improve
my communication skills. Yes. Dalam kata lain, komunikasi, ilmu komunikasi ataupun skill komunikasi sekarang memang sangat-sangat penting. Sebab orang-orang kat luar, majikan-majikan kat luar nak tengok cara korang communicate. Because those who are awesome in communication will actually excel more compared to those who are good at their studies. Which aku tak menafikan bahawa studies tu penting, tetapi skill sets dan komunikasi tu sebenarnya seiring dengan pelajaran. Untuk aku kan, dapat straight A ni hanyalah sebuah side dish sahaja, sebuah hidangan sampingan. Apa yang pentingnya ialah korang sepatutnya belajar. Korang pergi sekolah untuk belajar, korang pergi uni untuk belajar, and that's what you should do. Belajar, menuntut ilmu, belajar, and belajar sebab Allah, bukan belajar sebab exam. Jangan belajar sebab nak dapat straight A, tapi belajar sebab nak dapat ilmu. And at the same time, korang kena belajar supaya korang boleh kenal potensi korang, supaya korang betul-betul boleh mengenali minat korang. Aku bagi contoh lah, sebelum aku masuk form 4, aku pernah ada sebuah cita-cita atau angan-angan untuk menjadi seorang doktor. Time tu, aku start bercita-cita nak jadi doktor time umur 5 tahun. Kenapa aku bercita-cita nak jadi doktor? Sebab mak aku kata aku nak jadi doktor. So aku macam di brainwash lah sekejap. 10 tahun tu pun boleh dikira sekejap dah. So time form 4 tu aku terpaksa ambil sains tulen. Terpaksa, aku diwajibkan untuk ambil sains tulen sebab aku dapat straight A time PMR dulu. So of course aku diwajibkan ambil subjek biologi. So aku belajarlah subjek bio time form 4 tu. And mid year, pertengahan tahun time form 4 tu aku rasa macam dah lah, aku walaupun aku mungkin boleh go lagi dengan subjek bio ni, tetapi aku rasa aku tak nak jadi doktor. Aku nak give up jadi doktor. Dan aku tak boleh timbulkan minat nak jadi doktor tu sampai dah sekarang. Sampai aku grad ni, aku sebenarnya tak menyesal langsung yang aku tak ada minat nak jadi doktor. Walaupun kerja jadi doktor ni masyuk, tetapi hakikat sebenarnya untuk aku, masyuk tu tak penting. Yang penting buat diri aku ialah kepuasan diri aku. Kalau kau jadi doktor sebab dapat gaji masyuk tapi tak disebabkan minat, aku yakin yang korang kemungkinan besar akan depres dan akan stres. Sebab walaupun duit keput ni boleh memberi kebahagiaan, tetapi kalau korang buat duit keput dengan benda yang korang tak minat, aku rasa korang takkan happy. Sebab korang kena face pekerjaan korang lebih berbanding korang ada masa untuk spend duit korang. Dan bila korang dah siap achieve target number 1, iaitu belajar sebab Allah, belajar sebab menuntut ilmu, korang kena try achieve target kedua pula, iaitu impian korang. Apabila korang belajar time form 1 sampai ke form 5, time tu korang kena kenal potensi korang. Korang kena try kenal minat korang. Mungkin korang ada impian yang tersendiri. Sebagai contoh, time kat sekolah, aku memang minat gila dengan maths, aku minat gila dengan admaths. Tapi walaupun minat gila dengan admaths, aku benci gila dengan subjek-subjek kewangan. So aku ada plan untuk bercita-cita untuk memasuki bidang matematik. Dan walaupun agak blur selama 5 tahun aku agak blur, tetapi aku rasa macam aku ada cita-cita aku yang tersendiri, iaitu untuk menjadi ahli statistik, sama ada data scientist ataupun data analyst ataupun antara data scientist dengan data analyst. Itu antara minat aku. Dan semakin aku membesar, semakin tu aku sedar yang aku ada impian yang lain, iaitu untuk try jadi seorang YouTuber. Tak salah langsung untuk try kan. Asalkan korang boleh kerah tenaga, korang boleh buat apa-apa saja yang korang nak. Kita tak tahu the possibilities around us. Mungkin boleh berjaya, mungkin tak boleh berjaya. Tapi hey, setiap orang yang berjaya tentu gagal dulu sebelum diorang berjaya. So why not I just try now rather to fail in the future. Untuk aku kan, straight A ni hanyalah sebuah kelulusan yang disediakan oleh penyelaras kurikulum. Dan aku tak nafikan yang korang kena belajar rajin-rajin, tapi tolong jangan jadikan straight A tu sebagai target in your life. Apa yang korang kena targetkan ialah impian korang. Nak capai impian korang, korang kena try sebaik mungkin. Belajarlah rajin-rajin. Dengan keadaan ekonomi kita sekarang, nak dapat straight A ni kan tak sepatutnya jadi suatu kepentingan yang tinggi. Apa yang penting ialah korang kena belajar rajin-rajin. Dan melalui belajar rajin-rajin tu, korang akan menemui potensi dan impian korang. Kalau korang tak dapat straight A pun bukan bermaksud korang bodoh, tetapi maksudnya korang sudah mengerah segala tenaga korang. Atau mungkin korang malas lah, tetapi kebanyakan orang biasanya diorang dah try hard, diorang dah try very hard to get straight A's, tetapi itu saja kemampuan diorang. Well, that's okay. Sebab itu tak bermaksud yang korang gagal lagi, sebab korang ada chance lagi in the future. Untuk aku, perkara yang lebih penting daripada untuk dapat straight A's dalam exam ialah kemahiran dan juga komunikasi. Itu adalah elemen-elemen yang penting, lebih penting berbanding dapat straight A dalam studies. Oh, and jangan lupa, pelajaran juga sangat-sangat penting. Sebab kalau korang tak masuk pelajaran, macam mana korang nak belajar? Pada pendapat aku sendiri, skill sets dan juga komunikasi ni jauh lebih penting berbanding grade yang dicetak di atas kertas. Sebab skill sets dan komunikasi itu adalah skill yang mendefinisikan diri korang tu, which will be in yourself buat masa yang lama.
Mungkin korang ada pendapat sendiri pasal benda ni, tetapi untuk aku sendiri guys, sebagai seorang yang menganggur tetapi pernah dapat straight A SPM, aku rasa macam aku patut meluahkan benda ni kat korang. Tak kisahlah korang tonton ataupun tidak, at least aku boleh bagi tahu the reality behind getting straight A's ni. So kalau korang suka dengan konten yang aku nak sampaikan ni, korang boleh like dan subscribe kepada Syahlil Masabak channel. Yes, Assalamualaikum and see ya.